Baik, insyaAllah. Handset yang ni hitam ni ada masalah sikit. Baik, seterusnya. Jadi kita kembali pada tadi. Jadi kisah Anas tadi kan, di mana Anas berkata, aku berkhidmat kepada baginda Rasulullah SAW selama 10 tahun. Baginda tak pernah sekali menyatakan kepada kucis. Baginda juga tak pernah mempersoalkan perbuatanku dan bertanya mengapa kamu lakukan demikian. Baginda juga tidak pernah bertanya padaku, kata Anas, mengapa engkau tak buat? Kenapa kau buat ni? Kenapa kau tak buat? Nabi tak pernah tanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian Imam Ahmad riwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah SAW sama sekali tak pernah memukul seorang khadam pun dengan tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi memukul, kesannya sangat dalam lah, kerana seorang Nabi yang memukul. Bukan orang biasa kan. Baginda juga tak pernah memukul wanita atau memukul sesiapa dengan tangannya, kecuali bila baginda berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika baginda diberi pilih antara dua perkara, baginda akan lebih suka memilih yang paling mudah, kecuali kalau ia melibatkan kepada dosa. Tapi kalau seandainya melibatkan dosa, kan, maka baginda orang yang paling menjauhkan daripada dosa. Tapi yang paling mudah, biasa kita cari Nabi paling mudah lah, cari yang paling mudah untuk umat baginda Rasulullah supaya umatnya senang mengamalkan. Kalau Nabi memilih yang paling payah, macam mana umat dia nak amalkan? Tapi untuk diri Nabi pilih yang paling payah. Kan, sampaikan Nabi pun bengkak-bengkak kaki Nabi untuk beribadah kepada Allah SWT bangun malam. Sayyidina Aisyah pernah tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, bukan kau dah dijamin ke syurga? Bukan kau Allah Ta'ala telah ampunkan dosa kau? Dosa telah terdahulu dan dosa dah akan datang. Kenapa kau susah-susah bangun malam sampai bengkak-bengkak kaki? Tuan-tuan bangun malam ada tak bengkak kaki? Tak ada kan? Kecuali kalau telanggar tunggulah. Telanggar, orang kata telanggar tiang ke, bangun malam telanggar tiang. Terpijak benda yang mungkin benda keras ke dan sebagainya kan. Maka tuan-tuan pun jatuh, contoh kan, bengkak kaki. Itu kemungkinan berlaku macam itulah. Tapi kalau bengkak tengah di kaki untuk ibadah, tak ada lagi lah. Baik, seterusnya, baginda tidak membalas dendam disebabkan sesuatu yang berlaku pada dirinya, melainkan jika batas larangan Allah dicabuli. Tatkala itu baginda membalas dendam kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pernah memerangi golongan purak Yahudi Bani Khuraizah. Dan Nabi memerintahkan para sahabat membunuh kan golongan Bani Khuraizah ini. Kerana apa? Kerana mereka melakukan perjanjian dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So mana langgar perjanjian, wajiblah dibunuh. Tapi kalau dalam konteks orang kata berbuat baik, Nabi tak ada masalah, berbuat baik, tapi jangan langgar perjanjian lah, macam tu. Baik, selepas menyifatkan baginda memiliki perketi yang agung, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengancam dan mengugut golongan musyrikin menerusi firman Allah Taala dalam ayat yang seterusnya, surah Al-Qalam, ayat yang kelima pula. Apa masalah sebuah Al-Quran? Fasatu basiru wa yubasirun. Maka kelak engkau akan melihat dan mereka juga akan melihat. Fasatu basiru wa yubsirun, maka kelak engkau akan melihat dan mereka juga akan melihat. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, wahai Muhammad, engkau akan mengetahui. Begitu juga orang-orang kafir musyrikin, mereka juga akan mengetahui. Kerana apa? Kerana sikap mereka yang menyanggah dan mendustakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka mendakwa Nabi seorang yang gila. Dalam ayat yang kedua, wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau wahai Muhammad dengan segala nikmat Tuhanmu bukanlah seorang yang gila, seorang yang tidak sioman atau gila.
Jadi orang kafir mendakwa Nabi Muhammad ni dengan berbagai dakwaan. Salah satunya gila lah. Kan? Muhammad ni seorang yang gila. Muhammad ni mengamalkan sihir. Muhammad ni pepecah ke masyarakat. Macam-macam lah. Sesuatu yang dilabelkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirat besok Allah Taala akan buka kan pekung orang-orang kafir ni kan. So siapakah yang gila sebenarnya? Kalau dakwa Nabi Muhammad ni gila, kamu kata apa yang Nabi Muhammad bawa tu benda yang tak betul, benda sesat. Kerana yang sebenarnya siapa yang sesat? Yang sesat mereka lah. Jadi begitu juga orang kafir yang musyrikin yang menyangka dan mendustakan kamu di dunia dan hari kiamat, mereka akan mengetahui siapakah sebenarnya gila. Yang mana orang kafir mendakwa Nabi gila. Siapa sebenarnya tidak waras, siapa sebenarnya sesat, baik di kalangan kamu maupun di kalangan mereka. Jadi kenyataan ini tuan-tuan menyangka tuduhan bahawa Nabi Muhammad SAW telah menyeleweng, sesat ataupun gila. Yang dimaksud dengan perkataan Al-Maftun. Al-Maftun. Mana ayat Al-Maftun tu? Al-Maftun. Ada tak? Tak ada. Al-Maftun. Yang dimaksud dengan perkataan Al-Maftun ialah orang yang dihinggapi oleh penyakit gila. Orang yang dihinggapi oleh penyakit gila. Jadi mereka orang kafir mendakwa Nabi Muhammad SAW itu ada penyakit gila. Jadi akhirat besok Allah Ta'ala akan tunjukkan, bukakan benda tu. Siapa yang gila sebenarnya? Muhammad ke kamu? Muhammad ke kamu? Sudah tentu mereka lah yang gila. Baik. Jadi titah sebegini adalah bentuk gaya pengucapan yang tinggi. Gaya ini menghindari sifat provokasi dan juga menarik perhatian secara halus dan mendorong seseorang supaya berfikir. Ayat mana yang Allah Ta'ala suruh berfikir? Fasatu bersiruna wa yubsirun lah. Fasatu bersiruna wa yubsirun. Maka selagi kamu akan melihat dan mereka juga akan melihat. Ini termasuk dalam ayat orang kata ilmu badik tu. Ilmu badik ni ialah susunan ayat tu cantik kan. Bila sesuatu ayat tu kalau disusun dengan cantik kan, biasanya ayat tu berkenaan dengan ilmu badik. Contoh ayat yang ilmu badik contohnya al-hatta alal insani hinum minan dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajim nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna atadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Semua ra. Ujungnya ra. Kan? Itu berkenaan dengan ilmu badik. Ilmu badik. Kan? Dia adalah istilah tertentu yang terdapat dalam ilmu badik, muhassanat lafziah dan muhassanat maknawiyah. Saya dulu tuan-tuan bila saya punya tesis mengaji di UKM dulu, saya berkenaan ilmu badik. Sebab kajian berkenaan ilmu badik, muhassanat lafziah dan muhassanat maknawiyah. Ada pelbagai tajuk yang berkenaan badik ini panjang lebar. Kita kena select surah-surah tertentu.